Khurafat ini adalah mengambil sesuatu makhluk. Makhluk ni satu benda baru yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempercayai dan meyakini bahawa makhluk itu boleh membawa kuasa ajaib kepadanya. Dalam konteks perubatan, makhluk itu boleh membawa kesembuhan kepadanya. Makhluk itu boleh membawa keramat kepadanya. Dengan meyakini dan mempercayai dan memuja makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah khurafat. Yang mana pada hari ini kita tengok khurafat begitu banyak berlaku dalam masyarakat kita, dek kejahilan mereka. Kerana tak adanya ilmu, kurangnya iman, maka khurafat ini akan berlaku apatah lagi dalam perubatan. Kalau zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, khurafat yang mudah kita nampak sudah cukup banyak kita lihat. Apabila anak menangis pada waktu malam sebagai contoh, mereka cari tali-tali kasut. Tali kasut, ambil, buat rantai kat leher. Kononnya, dia jampi kat tali kasut tu, jampi-jampi yang bukan menggunakan ayat suci Al-Quran, dengan meyakini bahawa tali kasut itu boleh menyembuhkan, boleh menghilangkan tangisan bayi tadi. Ambil tali kasut, letak kat leher, ikat-ikat jadi rantai. Benda remeh-temeh, tapi boleh menggadaikan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil, letak kat tangan, benang warna hitam, kononnya untuk mengubati cacing. Itu semua adalah khurafat yang berlaku dalam masyarakat dulu dan kini pun ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil tali kasut, buat angkal. Ambil tali kasut, buat rantai. Anak nak pergi sekolah, pagi esok menangis dan tak pergi sekolah, cari tali kasut tak jumpa. Rupa-rupa tengok duduk kat leher adik dia. Maka tanya mak, apa kenapa tali kasut saya duduk kat leher adik ni? Maknya kata, itulah aku jadikan tali kasutmu sebagai azimat, untuk menghilangkan tangisan adikmu tadi. Jadi pada kecil lagi, anak dia ditanam dengan benda-benda seumpama ini. Ditanam dengan benda-benda khurafat yang akhirnya mereka membesar dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba cek diri kita, cuba cek masyarakat kita, cuba cek kaum kerabat kita. Ada tak benda-benda khurafat yang berlaku dalam keluarga mereka untuk menyembuhkan penyakit mereka? Mereka menggunakan bahan-bahan tertentu, memuja bahan-bahan tertentu. Saya bercakap di sini bukan saja dalam konteks perubatan tradisional. Saya nak sentuh juga perubatan hospital. Yang sakit nak makan ubat hospital, kita pegang ubat atas tangan, nak bubuh dalam mulut, ubat ini berkuasa menyembuhkan penyakit aku, tidak bubuh dengan izin Allah. Maka di situ sudah kita bergantung kepada ubat. Maka di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan ubat itu dan yang menjadikan pesakit itu sendiri? Pergi ke hospital, hospital kata tak ada penyakit dan hospital suruh buat balik. Apabila hospital suruh buat balik, menambahkan lagi kebuntuan dalam keluarga itu. Kemana lagi mereka nak pergi? Kalau kita orang kaya tak apa, bawa pergi hospital spesialis, bayar berapa ribu pun tak ada masalah. Tapi tak ada penyakit, buat balik di rumah, Tok Bomo pula kata ada saka. Ini satu hal. Saka memang tidak nampak dengan scanning hospital. Saka memang tidak boleh dites di hospital. Dan saka ini banyak berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Kita bukan nak bincang pasal saka, kita nak bincang pasal penyakit mak dia tadi diubati secara kampung dan dimandikan bunga 7 warna, limau dan sebagainya. Adakah ini khurafat? Terima kasih, soalan yang cukup bagus. Berbalik kepada pokok pangkal perbincangan kita, saya katakan tadi, jika kita menggunakan sesuatu bahan apapun dengan mempercayai bahan itu dalam konteks mak puan, kalau mak puan tu, kalau kita sendiri meyakini bunga dan limau itu boleh menyembuhkan penyakit mak kita tadi, hadza syirkum bi'aini. Ini memang terang-terang khurafat. Ini memang terang-terang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tumbuh-tumbuhannya yang melata di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fosil-fosil yang berada di dasar lautan itu, akar-akar kayu yang berada di atas gunung-gunung itu sebenarnya adalah merupakan penawar bagi penyakit manusia. Tambahan bunga pula memang mempunyai auranya yang tersendiri. Jika kita menggunakan bahan-bahan tadi, guna limau nipis dan sebagainya, kita meyakini kuasa Allah yang memberikan kesembuhan melalui tumbuh-tumbuhannya kepada manusia, maka hukumnya adalah diharuskan kita berubat, tak ada masalah. Yang menjadi masalah sekiranya kita meyakini makhluk tadi boleh menyembuhkan mak kita. Itu syirik.